untuk memerangi golongan musyrikin Mekah ini. Abu Sufyan telah datang ke bumi Madinah untuk memperbaharui perjanjian Hudaibiyah, tetapi ia telah ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan ke bumi Makkah, iaitu ketika Nabi berada di Marruz Zahran, Abu Sufyan yang telah terserempak dengan tentera Islam telah dibawa oleh Al-Abbas, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Rasulullah. Dan dalam peristiwa itu Abu Sufyan, pembesar Quraisy, telah memeluk Islam apabila mendengar dakwah dan seruan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menghormati ego yang dimiliki oleh Abu Sufyan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kelebihan untuk Abu Sufyan ini, iaitulah sesiapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan apabila Nabi dan tentera Islam masuk ke kota Mekah nanti, maka dia akan selamat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebut bukan sekadar rumah Abu Sufyan, sesiapa yang masuk ke rumah masing-masing pun akan selamat. Sesiapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram pun akan selamat. Tapi Nabi sahaja sebut nama Abu Sufyan untuk menjaga ego dia. Nak menjaga, nak jaga pengaruh ataupun nak jaga yang rasa diri dia hebat itu, Nabi sengaja sebut namanya atas nama psikologi, atas nama untuk mengambil hati Abu Sufyan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, muka surat 115. Tengah-tengah tu kemudian tentera Islam sampai di Mekah. Penyeru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisytiharkan sesiapa yang masuk ke rumahnya dan mengunci pintu, dia mendapat keamanan. Sesiapa yang memasuki masjid, dia mendapat keamanan. Sesiapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, dia juga mendapat keamanan. Namun terdapat 15 orang lelaki yang melakukan jenayah besar terhadap Islam dan Rasulnya, telah dikecualikan daripada jaminan keamanan tersebut. Jadi tuan-tuan, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah, penyeru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang perkara tadi, tentang keamanan yang diberikan kepada sesiapa yang masuk ke rumah masing-masing ataupun masuk ke rumah Abu Sufyan ataupun masuk ke Masjidil Haram. Mereka akan selamat kalau tidak keluar daripada rumah ataupun daripada masjid. Dalam riwayat yang lain, sebagaimana yang disebut oleh Dr. Al-Buti rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya, iaitu Fiqhus Sirah, beliau mengatakan sesungguhnya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak masuk ke kota Mekah tadi, Abu Sufyan telah menyeru kepada kaum Quraisy, penduduk Mekah. Ya ma'asyara Quraisy, hadza Muhammad qad ja'akum fi ma la qibala lakum bih, faman dakhala dar Abi Sufyan fahuwa amin. Wahai penduduk, wahai orang-orang Quraisy, ini dia Muhammad telah datang kepada kamu, yang mana kamu tidak mampu berdepan dengan mereka. Kamu tak mampu berdepan dengannya. Sesiapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia akan selamat. Ketika itu isteri dia Hindun binti Utbah ada bersama. Lalu Hindun menarik misai Abu Sufyan, suami dia. Tarik misai. Lalu kata uqtulul hummi tuddusum al-ahmas.
bunuh lelaki gemuk yang gedempul ini. Bunuh. Adakah alangkah teruknya cadangan dia tadi? Cadangan supaya masuk ke rumah Abu Sufyan, rumah dia. Kalau nak selamat, masuk ke rumah Abu Sufyan. Abu Sufyan kata, "Wailakum la taghurrannakum hadhihi min nufusikum." Celaka kamu, jangan kamu berbohong dalam diri kamu masing-masing. Sesungguhnya dia telah datang kepada kamu yang mana kamu tak akan mampu berdepan dengannya, berlawan dengannya. Sesiapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, diulang sekali lagi. Sesiapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia akan selamat. Abu Sufyan sebut nama dia saja, rumah dia je. Sedangkan Nabi sebut bukan rumah dia je, dia akan selamat. Orang akan selamat. Masuk rumah masing-masing pun selamat juga. Masuk ke Masjidil Haram pun selamat juga. Tapi sebut rumah dia je, nak tunjuk dia ni hebatlah. Nak tunjuk dia ni, Nabi beri kelebihan kepada dia. Apabila orang ramai pun iqna' dan yakin dengan kata-kata Abu Sufyan, memang tak boleh nak lawan dah tentera Islam yang diketuai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ramai pun kata, "Qatalakallah wa ma tughni 'anna daruk." Moga-moga Allah membunuh kamu. Apa hal dengan rumah kamu sahaja yang boleh selamatnya? Nak rumah kamu sahaja yang selamat saja. Orang ramai pun tak puas hati juga bila Abu Sufyan kata masuk rumah dia je selamat. Sedangkan semua rumah kalau masuk pun rumah masing-masing pun selamat juga. Lalu Abu Sufyan baru sebut, man aghlaqa alaihi babahu fahuwa amin. Sesiapa yang masuk ke rumah dan mengunci pintu rumahnya, maka dia akan selamat. Sesiapa yang dakhalal masjid fahuwa amin. Sesiapa yang masuk ke dalam masjid, dia akan selamat. Baru sebut, lepas orang marah ke dia, baru dia sebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka orang ramai pun bergegas masuk ke dalam masjid dan ada yang masuk ke rumah masing-masing. Ini adalah psikologi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gunakan untuk menunjukkan sebagaimana yang telah saya terangkan. Kadang-kadang kita ni kena jaga juga ego. Kalau maksudnya jaga ego ni, memanglah ego ni dia ada makna berbeza sikit maksud saya dengan sombong. Ego ni maksudnya kita jangan jatuhkan maruah dia. Ego itu dengan maksud kita tak buat sesuatu yang menyebabkan dia tidak dihormati. Sebagai contohnya seorang isteri, dia anggap suami dia tu macam kawan-kawan dia je, ataupun macam anak dia je. Sedangkan suami adalah ketua kepada keluarga. Jadi kena jaga juga hati suami itu. Orang lelaki dia memang tak dinafikan ada ego dia tersendiri. Ada kadang-kadang dia punya nak jaga kehebatan diri dia. Jadi orang perempuan kalau nak jaga keharmonian rumah tangga ni, kena tengok juga ego suami. Jangan buat sewenang-wenangnya bertindak macam kawan-kawan ataupun macam anak-anak kita je. Kena jaga sebab dia ni adalah ketua keluarga. Dari sudut psikologinya demikian. Perlu dihormati orang lelaki ini. Bukan saya sebab oleh kerana saya ni orang lelaki saya seru macam tu. Sebab nak suruh saya sebagai orang lelaki dihormati. Tetapi ini kajian yang dibuat oleh ahli psikologi, memang demikian. Tadi dalam perjalanan datang ke sini pun dengar Aikim. Slot motivasi yang diulang dari yang pagi tadi. Ahli psikologi sebut demikian juga. Dalam slot motivasi pagi Aikim tu yang diulang sebelum maghrib, juga disebut perkara yang sama. Jadi sebab itu dalam hal ini kita kena berhati-hati dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Moga-moga rumah tangga kita kekal sehingga ke hari akhirat, seterusnya masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi psikologi ni kadang-kadang kita kena mainkan juga. Ada peranan dia juga untuk
memastikan perjalanan kehidupan kita ini baik. Macam ada seorang wanita, tuan-tuan, seorang isteri. Dia sebut kepada orang ramai, saya adalah orang yang paling bersetuju orang lelaki berkahwin lebih daripada seorang. Orang tengok hebat dia ni isteri orang ni. Dia kata dia paling bersetuju orang lelaki kahwin lebih daripada seorang. Awak ni hebat ni. Dengar lebih daripada seorang kok, segar masing-masing dok mata. Tadi nampak macam nak tidur je. Dengar dapat kahwin lebih ni, semangat ni ada orang perempuan. Benar kahwin lebih daripada seorang, semangat nak tahu perempuan mana hak jenis hebat sangat ni, bagus ni. Mungkin lepas ni nak boleh macam mana nak buat untuk nak kahwin lebih daripada seorang ni. Semangat kita. Orang lelaki ni macam itulah, bila nak kahwin lebih gak mula dah sebut sunnah lah. Ini adalah anjuran daripada Rasulullah lah. Lepas kahwin entah mana dah sunnah, entah mana dah anjuran Rasulullah, tak ada habis dah. Lingkup semua. Wanita ni, isteri ni, dia ni seorang isteri, dia kata, saya orang paling bersetuju orang lelaki kahwin lebih. Tapi dengan syarat. Ada syarat juga rupanya. Lalu ditanya, syarat apa? Adil. Kena adil ke? Hak tu tak payah raya. Adil memang orang tahu belaka. Kena adil. Seorang isteri, seorang suami nak kahwin lebih. Dah? Mampu ke? Hak tu pun tak payah raya juga. Dah apa syaratnya? Syaratnya ialah saya sangat setuju semua lelaki itu berkahwin lebih dengan syarat lelaki itu bukan suami saya. La ilaha illallah. Tuan yang dirahmati Allah, ingat ke? Tak ingat ke dia tu yang paling utama bersetujulah kan? Paling utama bersetuju kahwin lebih. Rupa-rupanya syaratnya tak boleh suami dia kahwin lebih. Hak lain kau mana mulah nak kahwin lebih pun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini psikologi orang panggil. Psikologi. Kita begitu juga bila nak halang sesuatu perkara, nak buat sesuatu perkara. Orang ahli psikologi dia tak akan guna perkataan tidak mula-mula. Dia akan guna boleh, tak ada masalah, tapi ada tapi belakang. Bukan kata tak boleh buat ni. Lalu di situ dah orang nampak dah dia ni keras ni. Tak boleh bawa berunding. Tapi kalau kita sebut tak ada masalah, nak buat program dalam surau kita, tapi tak syarat 1, 2, 3 akhirnya sebenarnya tak boleh belaka. Syarat tu ketat sangat. Kan? Sebab ada tapi. Macam tu juga apabila ulama-ulama kita kata bahawa tak boleh orang bukan Islam ni guna perkataan Allah. Ulama-ulama kita kata sebahagiannya yang nampak berdiplomasi menyatakan boleh orang bukan Islam nak guna perkataan Allah. Cuma diletak belakang tu tapi. Syarat pertama macam ni, syarat kedua macam ni, syarat ketiga macam ni. Tengok syarat tu memang tak boleh lah maknanya guna. Tapi orang tengok, hebat dia ni, diplomasi. Boleh berunding dengan orang bukan Islam. Tapi tengok kepada syarat tu, berat-berat belaka, memang tak boleh nak gunanya. Ini kalau kita tengok setengah-setengah ulama' kita guna dalam isu ataupun mereka dalam berunding dan berdepan dengan orang yang tak faham Islam. Dan ia sebenarnya dalam bentuk psikologi yang kita katakan yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bukan sekadar memberikan keamanan kepada orang yang masuk ke rumah Abu Sufyan. Tapi Nabi juga beri kepada semua orang yang masuk rumah masing-masing. Tapi Nabi guna psikologi untuk memastikan Abu Sufyan ini tidak berpaling daripada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala yang baru dia masuk Islam dalam beberapa ketika waktu itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki Mekah dengan menaiki tunggangannya. Baginda masuk Mekah dalam keadaan tunduk sehingga dahinya hampir-hampir menyentuh pelana tunggangannya sebagai tanda bersyukur kepada Allah di atas kemenangan yang paling besar itu. Selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf di Baitillah dan menghapuskan berhala-berhala di sekelilingnya
yang mencapai bilangan 360 buah. Kemudian baginda memasuki Kaabah dan bersembahyang 2 rakaat di dalamnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya berjaya masuk ke dalam Mekah ini dalam keadaan yang aman. Dalam keadaan tidak ada tentangan daripada musyrikin Mekah. Walaupun ada di sana mereka yang menentang, tetapi bilangan mereka adalah terlalu sedikit, segelintir sahaja. Iaitulah yang berlaku kepada Khalid Al-Walid yang mengetuai sebahagian tentera Islam yang masuk ke kota Mekah daripada atas. Nabi masuk ikut pintu lain. Ada banyak pintu untuk masuk ke kota Mekah ini. Jadi antara yang mengetuai tentera Islam ialah Khalid Al-Walid yang masuk ikut pintu atas. Dan Khalid Al-Walid inilah yang berdepan dengan segelintir penduduk Mekah yang diketuai oleh Ikrimah bin Abi Jahal, Safwan bin Umayyah dan lain-lain lagi. Ada seramai 24 orang telah dibunuh oleh Khalid Al-Walid yang akhirnya Khalid Al-Walid telah berjaya masuk ke kota Mekah melalui pintu tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi kita lihat di sini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk dengan selamat. Walaupun ada sedikit pembunuhan ataupun peperangan, itu tidak menjejaskan apa yang kita katakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah masuk dalam keadaan tidak ada berlakunya pertumpahan darah. Yang lain yang ada tu hanya kita sebut sebagai kes terpencil sahaja. Yang sedikit sahaja, an-nadir kal ma'dum. Sedikit itu umpama tak ada dalam Islam. Dalam kaedah Islam, kalau sedikit sangat itu dianggap tak ada. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang selamat, tidak berlakunya peperangan. Lalu Rasulullah telah mengarahkan Uthman bin Talhah yang menjaga kunci pintu Kaabah untuk membawa kunci pintu tersebut. Nabi panggil Uthman bin Talhah. Lalu Uthman yang menjaga pintu kunci Kaabah tadi bawa kunci. Lalu Nabi menyuruh dia membuka pintu tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Mula-mula dia serah kunci itu kepada Nabi. Nabi buka. Dan kemudian Nabi menyerahkan kembali kunci tersebut kepada Uthman bin Talhah. Tuan-tuan, Nabi menyebut, "Khudhuha khalidatan mukhalladah. Inni lam adfa'aha ilaikum, walakinna Allah dafa'aha ilaikum, wa la yanzi'uha minkum illa zalim." Ambillah kunci ini selama-lamanya, pegang selama-lamanya. Bukan aku yang memberikan kunci ini untuk dijaga, untuk kamu jaga. Tetapi yang memberikannya ialah Allah kepada kamu. Tidak akan dirampas kunci ini daripada kamu kecuali orang yang zalim. Lalu dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu semua supaya melaksanakan amanah kepada ahlinya. Tuan-tuan, ulama kita mengambil pengajaran di mana Rasulullah telah menunjukkan contoh kepada kita bahawa Rasulullah yang memasuki kota Mekah bukan atas nama penjajahan. Bukan atas nama menjajah kota Mekah, tidak. Yang Nabi lakukan ialah membuka kota Mekah. Ia ada perbezaan di antara ihtilal dengan fathun. Menjajah dengan membuka. Menjajah ini ialah ada kuasa yang lain, menguasai negeri yang lain, lalu diambil segala kekayaan di negerinya itu, di negeri yang telah dikuasai tadi, dibawa balik ke negerinya.
dan ia membawa kemusnahan kepada negeri tersebut, negeri yang dikuasai tadi. Adapun apabila kita sebut fathun, pembukaan, Islam yang kita katakan membuka kota Mekah dan juga membuka kota-kota besar yang lain di dunia, datang dalam keadaan memakmurkan negeri tersebut. Bukan untuk merampas kekayaan, bukan nak merampas hak orang lain di negeri tersebut. Tidak. Islam datang membawa rahmat. Buktinya Nabi SAW dalam peristiwa pembukaan kota Mekah ini tidak merampas hak untuk menjaga kunci pintu Kaabah. Kunci pintu Kaabah menjaganya adalah suatu kemuliaan. Ia adalah kemuliaan orang-orang Arab, apatah lagi penduduk Mekah. Jadi kerana itu, kita boleh lihat di sini Nabi walaupun tahu kunci pintu Kaabah ini menjaga dan juga memilikinya adalah suatu kemuliaan, tetapi Islam datang bukan untuk menjajah, nak merampas hak orang lain. Islam datang untuk membuka pintu rahmat. Jadi tidak peliklah Nabi memberikan semula kunci itu kepada Uthman bin Talhah. Mengikut ahli sejarah, keturunan Uthman bin Talhah inilah yang sehingga hari ini memegang kunci pintu Kaabah. Sehingga zaman kita sekarang ini dijaga oleh keturunan Uthman bin Talhah. Sebab itu tuan-tuan, apabila pemerintahan bertukar tangan di bumi Mekah, tidak ada sesiapa pun yang berani nak mengambil kunci yang dipegang oleh keluarga Uthman bin Talhah ini, keturunannya. Tak ada sesiapa pun yang berani. Memang kalau hari ini hatta kerajaan Saudi pun, kalau dia nak buka, biasanya setahun ataupun 2 tahun sekali, saya lupa, nak ganti kelambu Kaabah itu, dia akan buka pintu Kaabah ini. Dan yang akan membawanya ialah keturunan Uthman bin Talhah itu. Yang akan membawa kunci itu, buka dan dia simpan. Lalu setelah selesai segala urusan, dia kunci balik, dia simpan semula. Ini nak menunjukkan tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagaimana rahmat dan kebaikan Islam, indahnya agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Islam menguasai banyak negara, ia bukan untuk membawa keburukan, tetapi sebenarnya untuk membawa kebaikan kepada seluruh alam, sebagaimana tanggungjawab yang dipikul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dan ini sebenarnya sudah pasti akan memperlihatkan kepada kita keindahan Islam itu sendiri. Ada hikmah di sebaliknya. Walaupun kita tengok adalah satu kerugian. Kerugian kalau tak ambil manfaat. Dah kita yang paling berkuasa. Sepatutnya inilah peluang nak ambil manfaat daripada negeri yang dibuka ataupun dikuasai tersebut. Tetapi Islam, saya katakan tadi, apabila bertindak demikian, ia memperlihatkan keindahan agama Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah di sebaliknya. Setiap perkara yang ditetapkan oleh Allah, yang telah Allah Ta'ala suruh dan yang Allah Ta'ala suruh yang larang, ataupun apa sekalipun musibah yang berlaku kepada kita, ia pasti ada hikmah. Ada kebaikan di sebaliknya. Macam cerita. Kalau saya sebut macam mula-mula tu, adalah tu nak cerita tu. Macam satu cerita tuan-tuan. Cerita seorang raja yang memerintah dalam sebuah negeri. Yang mana raja ni dia suka memburu. Dan apabila dia memburu, dia tak akan bawa pengawal. Dia suka memburu seorang-seorang diri. Kecuali kalau dia bawa pun, dia bawa penasihat dia sahaja. Penasihat saja. Lalu kemudian, tuan-tuan yang dirahmati Allah, penasihat ini dibawa oleh raja suatu hari untuk memburu. Apabila raja ini memburu, satu hari dia telah
pada hari tersebut dia telah berjaya memburu binatang. Lalu bila kena binatang buruan tadi, dia terus segera hendak menyembelih binatang tersebut. Apabila hendak sembelih, tiba-tiba jari dia terpotong ketika nak sembelih binatang buruan tadi. Raja pun mula bersedih. Hilang dah jari aku Macam manalah nanti orang tengok aku ni kudung, tak ada jari satu. Ini suatu kelemahan, makna macam tak sesuai lah jadi raja ni. Sedih dia. Raja ni mesti sifat sempurna, tiba-tiba jari hilang. Penasihat kata, tuanku jangan sedih. Pasti ada hikmah di sebalik peristiwa ni. Mana ada hikmah? Jari tak ada. Hikmah kebaikan apanya yang adanya daripada jari yang kudung ni, jari yang tak ada. Tak ada orang kata jari tak ada ni satu hikmah kebaikan. Hak mula sedih tadi dah jadi marah dah. Macam rakyat negara China juga tuan-tuan, mula-mula sedih, hilang keluarga dalam peristiwa pesawat MH370, bertukar jadi marah sebab dirasakan mereka kata bahawa ada maklumat yang tersembunyi. Itu wallahu alam, tapi mereka jadi bertukar marah apabila dikatakan ada yang tersembunyi dan maklumat tak dapat. Mula-mula sedih tapi bertukar marah. Jadi raja ni sedih juga, tapi penasihat ni nampaknya beri nasihat yang bukan-bukan. Dia marah kepada penasihat tersebut. Lalu dia penjarakan, balik ke istana, dia penjarakan penasihat tadi. Bila dah baik dah jari dia pun pergi memburu semula dalam hutan. Hari itu tiba-tiba tak ada seekor binatang pun yang dia temui. Yang dia jumpa ialah orang asli. Orang asli yang duduk dalam hutan. Maka orang asli dia tengok, pelik orang ni, dia tangkap raja tersebut, bawa balik ke kampung dia. Kebetulan hari itu pesta, ada pesta yang mana pesta ini memerlukan seseorang untuk dikorbankan. Ketua orang asli Tok Batin kata, molek sangat dah ni. Hak ni lah sesuai hak jadi korban ni. Raja ni lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Tok Batin kata nanti dulu. Kena cek dulu. Setara mana dia ni, sempurna ke tidak. Cek rupa-rupanya jari tak ada. Kita begitu juga tuan-tuan, bila nak sembelih kambing, lembu hari korban, kena sempurna juga. Tak boleh telinga terpotong, tak boleh daging kurang. Agaknya Tok Batin ni belajar Islam juga agaknya. Walaupun nak bunuh raja. Dia kata nak sembah kepada Tuhan, nak korban kepada Tuhan, kena sempurna juga. Raja ni tak boleh. Jari dia tak ada, potong. Tak sempurna korban kita. Bebaslah dia. Dengar bebas tu meloncat raja tadi, kegembiraan. Balik terus ke istana dia. Tak masuk rumah lagi, tak masuk ke kediam tu lagi, terus ke penjara jumpa penasihat yang di penjara tadi. Betul sungguh raja ni orang Terengganu. Betul sungguh ada hikmah sungguh jari saya tak ada, jari better tak ada. Ada hikmah sungguh. Lalu penasihat kata, tuanku tak perlu rasa bersalah penjarakan saya. Ada hikmah juga tuanku penjarakan saya. Ada hikmah. Raja ni pelik guana pula, ada juga orang suka duduk dalam penjara agaknya. Ada hikmah ni. Ada hikmah. Hikmah gapanya, apa yang baiknya duduk dalam penjaranya? Tuanku, kerana tuanku penjarakan saya lah, maka saya selamat tidak dibunuh oleh orang asli. Sebab apa kalau tuanku tak penjarakan saya, tuanku bawa saya sama, saya akan ditangkap bersama dengan tuanku. Bila nak dikorbankan, tuanku selamat sebab tuanku tak ada jari, saya selamat, saya sempurna. Sayalah yang akan dibunuh oleh orang asli tadi. Ada hikmah, baik, bagus, terima kasih tuanku penjarakan saya. Nak beritahunya tuan-tuan, ada hikmah. Ada hikmah. Walaupun mungkin kita tak tahu apa hikmah tersebut. Walaupun yang berlaku dalam diri kita, hatta walaupun dalam perkara yang kita buat itu mendatangkan manfaat ataupun perkara yang buruk kita rasa, tetapi sebenarnya ada hikmah di semua apa yang kita lakukan ataupun apa yang berlaku kepada kita. Ada kebaikan. Syariat Allah Subhanahu wa taala ini
datang daripada Al-Hakim. Al-Hakim ialah orang Tuhan yang bijaksana. Hakim. Daripada perkataan hakim, hakama, maka kita keluarkan kalimah hikmah, bijaksana. Jadi syariat Allah tak kiralah potong tangan ke, tak kiralah rejam ke, tak kiralah rotan ke, itu ada hikmah, kebaikan. Kalau kita nafikan kebaikan hukuman-hukuman ini, bermakna kita menafikan kebijaksanaan Allah. Allah Ta'ala tetapkan peraturan-peraturan ni, kita kata, mana boleh zaman sekarang, zaman moden. Ini tak ada lagi boleh laksanakan. Ini tak ada orang semua peraturan-peraturan ni zaman sesuai zaman unta padang pasir. Kita katakan demikian. Adakah kita nak katakan Allah ni tak bijak, hanya pandai buat peraturan untuk zaman padang pasir sahaja? Tak pandai buat peraturan di zaman moden, kapal terbang, zaman jet dan sebagainya? Kita nak kata begitu ke kepada Allah? Dah ceroyak ke apa hikmahnya potong tangan? Ceroyak ke apa hikmahnya rejam? Saya sebutkan tadi. Mungkin kita boleh sebutkan kebaikan-kebaikannya. Ada orang dia mengambil sikap, ceritakan pengalaman pelaksanaan hukuman ini di Arab Saudi. Saya pun cerita dah dulu kepada tuan-tuan. Ada orang demikian. Macam di Arab Saudi bila hendak dilaksanakan hukuman kerak tangan ini, seorang guru saya yang belajar di sana 4 tahun, dia kata tak pernah lagi dia tengok ada hukuman ini dijatuhkan. 4 tahun tu sekali, maknanya jarang orang mencuri. 4 tahun tu sekali sahaja hukuman berlaku. Maknanya jenayah itu berkurangan, itu kebaikannya, manfaatnya. Bila dia pergi hadir untuk tengok majlis kerak tangan ini, tuan-tuan, dia tengok banyak ambulan. Ambulan banyak sekali. Yang diumumkan seorang je yang kena kerak tangan. Patutnya padang satu dah lah ambulan nak angkut kena kerak tangan ni. Rupa-rupanya banyak ambulan. Dia pun pelik, guana yang banyak sangat ni. Ke tersilap pengumuman. Bila nak laksanakan memang sungguh seorang je yang kena kerak tangan. Tuan-tuan, bila sahaja dikerak tangan, rupa-rupanya yang rebah dan jatuh bukan orang yang kena kerak tangan, tetapi yang tengok jatuh rebah terkejut. Tengok tangan dah terputus yang dikerak tangan tadi. Hak tu kan tengok ramai-ramai ni. Dia kata patutlah ambulan banyak nak angkut hak yang tukang tengok, bukan hak kena kerak tangan. Nak angkut hak tukang tengok ni, bawa ke hospital. Hak pengsannya, hak yang lembahnya dan sebagainya. Nak angkut hak tukang tengok. Sebab Allah mencampakkan kegerunan dalam hati manusia yang melihat peristiwa tersebut. Ini yang akhirnya akan membawa mereka gerun untuk mencuri. Jangan fikir bila kerak tangan, lepas ni kita boleh makan sup tangan lah. Lepas ni beratlah orang Melayu kita, macam manalah mereka nak membangunkan negara. Semua kudung tangan belaka. Kalau setara raja jari tak ada, ini tangan tak ada. Lagilah rasa sedih mungkin kan. Ini kata-kata yang hakikatnya menafikan hikmah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita boleh keluarkan manfaat dan kelebihannya, tapi hakikatnya kalau tak berjaya kita mendapat manfaat tersebut, kita tetap yakin, kena yakin Allah itu tetap Maha bijaksana. Walaupun kita buat itu, kita tengok tak ada pun. Jenayah makin meningkat. Tengok ekonomi kita merudum sebab laksanakan hukuman ini. Tengok negeri Nigeria, negeri Pakistan penuh laksana, tak ada apa-apa pun. Ini orang yang tak yakin terhadap hikmah daripada Allah. Kita walaupun tengok keburukan tapi ia datang daripada Allah, tetap kena yakin ini orang yang ada iman di dalam hatinya. Jangan kita hanya lihat pada zahirnya sahaja, tapi kita kena yakin setiap perkara itu pasti ada kebaikannya daripada Allah, hatta perkara itu buruk. Walaupun perkara itu di pandangan mata kasar kita adalah perkara yang tidak baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang telah berjaya memasuki kota Mekah, yang sebelumnya ditentang, yang sebelumnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dianiayai, disakiti, para sahabat ditindas. Tetapi hikmahnya Allah memberikan kemenangan di atas penindasan yang dilakukan oleh golongan musyrikin sebelum itu. Walaupun mereka berusaha untuk menjahanamkan Islam, mereka berusaha untuk memusnahkan Islam ini, tetapi Allah tetap memberikan kemenangan. Benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalau manusia berkumpul ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu lak. Sekiranya manusia berkumpul semuanya untuk memberi manfaat kepada kamu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat kecuali apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan qada qadarnya. Sekiranya manusia berkumpul ala an yadurruka bi syai'in, nak buat jahat, buruk kepada kamu, la yadurruka bi syai'in illa ma qad katabahu Allahu lak. Mereka tidak boleh memberikan apa-apa mudarat kepada kamu kecuali apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Jadi tuan-tuan, orang musyrikin Mekah ni berusaha nak memadamkan cahaya Islam, berusaha sedaya upaya untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyakiti dan menindas para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tetapi Allah telah tetapkan bahawa Islam itu tetap akan menang. Buatlah apa sahaja yang kamu nak buat, Allah akan tetap akan berikan kemenangan. Kamu berkumpul untuk buat perkara yang buruk kepada Islam, kamu tidak akan berjaya. Kerana Allah telah menetapkan segala-galanya. Orang yang ada keyakinan yang seumpama ini, iman qada dan qadar, dia akan tenang tuan-tuan. Dia tak akan gundah gulana, dia tak akan risau. Yang pertama tadi, dia tahu kalau berlaku buruk pun ada hikmah dan kebaikan. Kalau berlaku sungguh perkara yang buruk, ada orang rancang perkara yang buruk, dia tahu tak akan berlaku kalau Allah Ta'ala tak tetapkan, tak benarkan. Kalau berlaku pun ia adalah dengan ketetapan Allah, dia akan rasa tenang. Dia akan rasa berani. Tuan-tuan, saya hari Jumaat baru balik daripada Algeria. 5 hari ataupun 5 hari perjalanan jugalah. Hari Senin tolak, hari Jumaat baru balik. Naik apa? Bukan naik kereta kuda, naik kapal terbang. Naik kapal terbang ni tuan-tuan, duk sibuk sekarang ni MH370. 13 jam duduk atas kapal terbang. Bayangkan, saya tak bohonglah, tapi saya boleh sebut bahawa memang tak boleh tidur atas kapal terbang. Tak boleh nak tidur. Kalau tidur sekejap pun terkejut. Allah. Mana dah aku ni kena masuk duduk dalam laut dah ke? Asyik rasa takut. Rasa takut. Apatah lagi tepi saya ni ada orang asing, tak payah sebut negara mana. Mula-mula saya sembang sebagainya. Tiba-tiba dia bangun, bangkit. Dia kata nak pergi tandas, tapi tak balik-balik. Dalam hati saya, dia ni pergi rapah kapal terbang dah pesengan. Yang tak balik-balik ni buat apa ni? Tuan-tuan, kita duduk dalam kapal terbang, kalau duduk dalam kereta, contoh kita naik kereta taksi, pemandu taksi bawa lari kita ke jalan lain, kita tahu. Sebab jalan tu kita mungkin kenal. Dia bawa kita nak pergi ke Salak Tinggi, tiba-tiba dia melencong pergi ke Gombak contohnya. Kan? Kita tahu ini bukan jalan ni. Boleh bergocohlah dengan pemandu. Ataupun terjun daripada kereta tu. Duduk dalam kapal terbang, kiri kanan. Awan. Mana tahu bawa ke laut Hindi ke, bawa ke Malaysia ke, mana kita tahu. Itulah yang mari berdebar, tengok-tengok pula penumpang sebelah ni tak balik-balik. Dia ni negara daripada negara Arab jenis banyak keganasan jugalah kita sebut. Mari rasa takut. Tapi lama tu dekat nak sampai baru teringat hadis tadi. Nak sampai dah baru teringat. Allah tidak akan memberi mudarat kepada kamu kalau mereka berkumpul untuk memberi mudarat kepada kamu
kecuali apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Barulah rasa tenang, baru boleh tidur tu pun nak sejam nak sampai, baru rasa tenang. Ini tuan-tuan boleh berlaku kepada diri kita semua. Boleh berlaku. Sebab itu kita dalam hal ini, biar ayat ini ataupun hadis ini, khususnya peristiwa yang kita sedang bicarakan tentang kemenangan Islam, usaha yang digunakan oleh musuh untuk menjahanamkan Islam, biar kita tatbikkan dan praktikkan dalam diri kita juga. Kita kena yakin terhadap janji Allah, ketetapan Allah, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai baginda berdiri di muka pintu Kaabah, sementara Quraisy mengintai-ngintai apakah yang akan diperbuat oleh baginda kepada mereka. Antara kata-kata baginda ketika itu ialah, wahai sekalian Quraisy, wahai sekalian Quraisy, baginda, apakah yang kamu sangka aku akan lakukan kepada kamu? Nabi tanya kepada golongan Quraisy. Setelah Rasulullah berjaya membuka kota Mekah, Nabi tanya, apakah yang akan aku lakukan pada pandangan dan sangkaan kamu? Mereka menjawab, khaira, kebaikan. Mereka hanya mengharap Nabi buat perkara yang baik. Mereka tahu mereka sebelum ini menindas Rasulullah, menindas para sahabat. Kalau ikut logik akalnya, Nabi boleh ambil balas dendam, boleh bertindak perkara yang buruk kepada mereka. Tapi dalam keadaan macam tu pun mereka berharap untuk Nabi berbuat baik kepada mereka. Mereka kata, kamu saudara yang mulia dan anak kepada saudara yang mulia. Hak dia duk buat jahat kepada Nabi, dia tak ingat dah. Mereka lah dulu yang duk hina Nabi, yang duk kata Nabi pembohong, yang Nabi kata ni ahli sihir, Nabi ni gila. Dulu ingat tak ingat? Kalau saya kata gitu dah kata dia. Sedap atas mulia. Mu dulu kata aku apa? Dah. Tapi Nabi SAW tidak demikian. Bila dah dalam keadaan terdesak macam tu, mulalah puji-puji kita. Waktu dia duduk dalam puncak kuasa, macam-macam buat ke kita. Contohnya, itu kalau saya lah yang hina-dina ni. Tapi Nabi SAW kata, pada hari ini aku katakan kepada kamu sebagaimana kata-kata saudaraku Yusuf sebelum ini. Kamu pada hari ini tidak akan ditempelak atau disalahkan tentang perbuatan kamu yang telah terlanjur itu. Semoga Allah mengampunkan dosa kamu, dan dialah jua yang maha mengasihani daripada segala yang lain yang mengasihani. Idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kamu semua dibebaskan. Pergilah, nak pergi ke mana pun, kamu telah dimaafkan. Nak buat apa sahaja, asalkan jangan lagi melakukan perkara yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah tuan-tuan, besarnya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya Rasulullah, bukan sekadar Nabi, bahkan hebatnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Para sahabat tak ada pun, ya Nabi, inilah peluang kita nak balas dendam ni. Tak ada. Mereka berlapang dada mengetahui bahawa setiap apa yang mereka lalui sebelum ini, walaupun sakit, walaupun ditindas dan sebagainya, mereka tahu ia pasti akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudiannya orang ramai berhimpun di sekitar Bukit Safa untuk berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas nama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk menghadap mereka di atas Bukit Safa. Baginda mengambil bai'ah dengan janji untuk mendengar dan taat kepada Allah dan Rasulnya sedaya upaya mereka. Kaum lelaki telah melakukan bai'ah tersebut terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh wanita. Baginda tidak berjabat tangan dengan mana-mana wanita di kalangan mereka. Di antara wanita yang berbai'ah ialah Hindun, isteri kepada Abu Sufyan. Hindun tergolong di kalangan orang yang telah dihalalkan darahnya oleh baginda pada hari pembukaan kota Mekah. Namun apabila baginda mengetahui beliau turut serta dalam bai'ah tersebut, baginda memaafkan beliau disebabkan bai'ah yang dilakukannya. Hindu ni tuan-tuan, isteri kepada Abu Sufyan yang kita ceritakan tadi. Yang tarik misal Abu Sufyan tadi. Tarik ni, hak lelaki ni, hak lelaki gemuk ni, bunuh. Ni itu Hindun. Dia memang jenis kasar. Dialah yang mengarahkan supaya dibunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Hindun binti Utbah ini.
Sebab itu tak pelik mula-mula Nabi halalkan darah dia. Kalau jumpa dalam pembukaan kota Mekah ni, kalau jumpa Hindun, bunuh, tak ada masalah. Itu Hindun. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika majlis bai'ah, Hindun datang. Hindu datang ni bukan dia terbuka dia sengaja pakai purdah. Supaya Nabi tak kenal dia. Dia tahu Nabi telah halalkan darahnya. Tapi dia datang juga, dia pakai purdah, pakai tutup muka, Nabi tak kenal. Lalu dia pun ketika hendak berbai'ah dengan Rasulullah, Nabi sebut kepadanya, tubayi'annani ala alla tusyrikin billahi syai'a, kamu berjanji dengan aku untuk tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Dia kata, lalu Hindun jawab, engkau ni ambil bai'ah janji sebagaimana orang lelaki, maka aku akan tunaikan janji ni, aku berjanji juga tentang perkara ini. Nabi kata, jangan kamu mencuri, la tusriqinna, jangan kamu mencuri. Dia kata, aku ni pernah ambil harta Abu Sufyan. Sikit-sikit dia kata. Abu Sufyan ni kerekuk, aku ambil. Nabi pun mula tahu bahawa rupanya wanita ni adalah Hindun, isteri Abu Sufyan. Sebab dia pergi mengaku bahawa dia pergi ambil harta Abu Sufyan. Dia kata Abu Sufyan ni kerekuk, dia kata, aku ambil lah. Kebetulan Abu Sufyan ada sebelah. Kebetulan ada. Abu Sufyan kata, gitu lebih kurang macam tu lah. Abu Sufyan kata, tak apalah, hak mu ambil tu ambil lah. Aku halal dah, tak apalah, mu ambil tu ambil lah. Tak apa, aku halalkan untuk kamu. Dan mengikut riwayat yang lain, Nabi menyebut bahawa dalam peristiwa ini, ulama kita mengambil istifadah dan pengajaran. Kalau memang betul seorang suami itu dia memang kedekut pahit tak hidung masing, si isteri boleh ambil bahagian dia sekadarnya. Nak beli obat pun kedekut, kan? Anak sakit boleh ambil. Sekadarnya, jangan mentang-mentang boleh ambil habis gaji suami dia ambil ke dia. Tak boleh ambil sekadarnya, yang boleh memang hak dia, tak ada masalah. Walaupun pada hakikatnya itu adalah mengambil tanpa kebenaran, tapi itu hak seorang isteri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, lalu Nabi kata lagi, jangan kamu berzina. Hindun kata, adakah seorang wanita yang bebas, yang merdeka, bukan hamba itu akan berzina? Maknanya dia kata dia ni seorang wanita yang merdeka, bukan hamba. Takkanlah dia akan berzina. Kemudian Nabi kata, jangan kamu bunuh anak-anak kamu. Sebab zaman jahiliyah mereka bunuh anak-anak perempuan. Jadi Nabi kata, jangan kamu bunuh anak-anak kamu. Hindun kata, kami yang membesarkan mereka. Tiba-tiba kamulah yang membunuhnya pada peperangan Badar. Pada peperangan Badar, engkaulah yang membunuhnya. Hindun ni memang dia ada anak terlibat dalam peperangan Badar dan terbunuh dalam peperangan Badar. Jadi dia tak jawab secara direct, tapi dia kata, dia mungkin nak beli Rasulullah. Dia kata, engkau lah yang membunuh, kami dah besarkan dia, engkau yang membunuhnya dalam peperangan Badar, yang menyebabkan Sayyidina Umar ketawa terbahak-bahak. Orang tengok pun pelik, guana yang Sayyidina Umar ketawa setara tu siapa? Sayyidina Umar ni tuan-tuan payah nak ketawa, dia kira nak pancung tekuk orang je. Tiba-tiba hari itu dia ketawa terbahak-bahak, dia ketawa sangat-sangat. Orang pun istaghraba hatta istaghraba. Pelik orang tengok dia ketawa. Sebab teringat kepada anak Hindun yang telah dibunuh di dalam peperangan Badar. Lalu Nabi pun melepaskan Hindun binti Utbah tadi, dan Nabi SAW tidak sesekali bersalaman dengannya dalam bai'ah tersebut. Biasanya Nabi bila nak berbai'ah, Nabi akan bersalaman dengan orang lelaki untuk mengambil perjanjian daripada mereka. Tuan-tuan, ada peristiwa yang agak menarik yang terakhir yang saya nak sebut pada malam ni. Bulan lepas tak mari nak qada. Masa lebih sikit Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ada seorang lelaki ketika Nabi dah selesaikan urusan dengan penduduk Mekah yang bernama Fudalah. Fudalah ni walaupun dia zahirkan diri dia Islam, tapi dia tak iqna' lagi. Iman tak ada dalam hati lagi, dalam hati dia. Lalu ketika Nabi tawaf di Baitillah,
dia pun mendekati Nabi untuk membunuh Nabi. Dalam hati dia ni, dia nak pergi rapat dengan Nabi waktu Nabi melakukan tawaf, dia nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi terpandang Fudalah ni. Nabi tanya, "Afudalah, kamu ni Fudalah ke?" Lalu Fudalah pun terkejut. Sebab disebut namanya dan dia memang niat nak buat buruk kepada Nabi, tiba-tiba Nabi sebut nama dia, dia pun terpaksa mengaku, "Naam, Fudalah ya Rasulullah." Ya, betul, Fudalah wahai Rasulullah. Nabi kata, "Madza kunta tahaddath bihi nafsak?" Apa yang ada dalam hati kamu? Kamu duk fikir apa sekarang ni? Fudalah kata, tak ada apa. La syai', tak ada apa pun. Tak ada apa. Aku ni berzikir dengan Allah je dalam hati. Berzikir dengan Allah je, tak ada apa, tak ada niat apa-apa. Dia terus menafikan. Nabi tahu dah dalam hati dia. Ini mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah. Lalu Nabi ketawa. Fadhahakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun beristighfar kepada Allah, meletakkan tangannya yang mulia di atas dada Fudalah, mendoakan sesuatu untuk Fudalah. Lalu Fudalah kata, "Wallahi ma rafa'a yaduhu an sadri hatta ma min khalqillah syai'un ahabbu ilayya minhu." Wallahi tidak diangkat tangannya, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada dadaku, sehingga tidak ada sesiapa pun di kalangan makhluk Allah kecuali yang paling aku cintai hanya kepadanya. Kalau tak ada dendam kesumat dalam dirinya nak bunuh Rasulullah, bila Nabi letakkan tangannya di tangannya, bertukar daripada seorang yang sangat membenci Rasulullah menjadi orang yang paling cinta dan sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita juga tergolong daripada kalangan yang mencintai Rasulullah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik.